berlaku ya. Jangan cuci tangan. Ya, jangan cuci tangan. Ini satu perkara yang saya rasa pembodohan yang berterusan dalam tempoh lebih 50 tahun ini. Yang kita insya-Allah cuba akan selesaikan, ataupun cuba tamatkan dalam PRU yang akan datang insya-Allah. Boleh ya? Itu mesej kita pun. Bincang SS tak buat apa-apa. Boleh tidur. Saya biasa kalau besok kelas siapa nak tidur, tidurlah. Tapi jangan kacau orang sebelah. Jangan mendengkur, jangan keluar elok. Orang nak belajar kan, sebab dia mungkin ada masalah kan, dia masalah dengan boyfriend dia, girlfriend dia, ataupun dia masalah dia kerja part time untuk ni kan. Jadi nak tidur, tapi jangan kacau orang lain. Itu hak orang lain nak mendengar apa saya bercakap. Baik. Jadi berbalik kepada SS kita, SS yang dicipta oleh Yang Berhormat Dr. Hamdan. Jadi kita di Kedah boleh pakai SS, bukan SS State Secretary ya. Jadi itu saya rasa yang kita harus faham. Jadi kita faham kerangka itu. Jadi kerangka kita ini ya, satu kerangka yang sulit juga difaham ya. Sulit oleh kerana nampak macam ada pemisahan di antara tiga organ itu, di antara Dewan Perundangan ataupun legislatif, antara dia dengan eksekutif, kerajaan dan pemerintah, dan juga badan kehakiman. Nampak macam ada pemisahan ya. Tetapi dalam perjalanannya tidak ada, ataupun pemisahan itu sudah menjadi begitu kabur ya. Ditambah lagi dengan adanya konsep seperti semak dan imbang ya. Sebab itu kalau tuan tengok wacana SS dalam konteks moden ini, macam-macam tulisan dihasilkan. Ada yang mengatakan bahawa siasat syariah ini tidak lain merupakan prerogatif ya. Tapi prerogatif ini kalau kita dalam undang-undang biasa, undang-undang sivil, itu artinya budi bicara ya, ataupun discretion. Tetapi saya rasa kalau kita tengok konsep asal itu juga ada tidak lari ataupun tidak berbeza terus, oleh kerana dalam konsep siasat syariah itu di sana ada elemen discretion, ada elemen pilihan itu ya. Oleh kerana mengurus maslahat ya, kemanusiaan mengikut ketentuan syarak itu kan melibatkan kefahaman, melibatkan soal pilihan ya. Tinggal lagi pilihan itu harus dibuat oleh orang yang faham, bukan pilihan dibuat oleh orang yang tak faham ya. Itu kita faham juga ya. Ya, jadi itu di situ. Maknanya dalam konteks negara kita itu, kita nak aplikasi itu dalam konteks itu, kita harus masukkan dalam konteks itu tadi itu, pemisahan tiga badan itu ya. Kemudian di sana ada juga satu lagi isu, yaitu isu federal state ataupun pusat dengan negeri ya. Bukan semua kuasa itu di tangan pusat, dan bukan kuasa itu pula semua di tangan negeri, dibahagi-bahagikan. Kemudian daripada segi pembahagian itu pula Islam diletakkan di tangan negeri ya. Jadi siapa yang nak buat, negeri ke atau pusat? Bila bincang dengan kawan-kawan, oleh kerana dikotominya begitu, negeri dengan pusat, banyak perkara yang tak sah. Saya kata tak boleh juga macam itu, bukan? Oleh kerana negeri tidak punya upaya, negeri tidak punya keupayaan dan kemampuan dari segi pegawai pentadbiran, daripada segi prasarana. Sebab itu kalau nak laksana hudud umpamanya, negeri ya, walaupun saya beranggapan bahawa negeri itu mempunyai kuasa ataupun boleh melaksanakan, dia terpaksa mau tidak mau mendapat kerjasama ataupun sokongan pihak pusat. Oleh kerana banyak perkara, banyak agensi yang berada di tangan pusat, seperti polis, seperti jabatan penjara, jabatan kimia, dan macam-macam lagi mungkin nanti yang timbul apabila hukum itu dilaksanakan ya. Jadi dengan kata lain, apabila berlaku ataupun timbul ataupun wujud fenomena yang berlaku di antara pusat dan negeri itu tidak serasi ya, ataupun sentiasa berlawan, sentiasa berkonfrontasi, sentiasa berkonflik, mungkin itu tak dapat berjalan, khususnya keadilan ya. Jadi itu antara pentingnya kita memahami kerangka itu sebelum kita mengaplikasikan ataupun melihat bagaimana konsep siasat syariah itu boleh dilaksanakan dalam pentadbiran,
negara moden Malaysia. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya telah menyebut soal perlembagaan. Seperti yang saya katakan tadi, dia bukan kerana saya melihat ini sebagai satu yang sakral, yang suci seperti Al-Quran, tidak. Saya hanya melihat ini sebagai suatu kerangka, atau mungkin kita boleh katakan sebagai satu manual, ya. Dan sebagai parti yang menang melalui pilihan raya, mereka harus akur dengan cita-cita itu, ya. Dan sekarang ini kalau kita tanya rakyat Malaysia, yang mungkin saya rasa daripada segi Pakatan Rakyat yang lebih bergantung kepada orang bukan Islam, ya, mereka mahu bahawa parti yang memerintah itu sebuah parti yang akur dengan manual itu, ya. Tadi sebut orang gila tadi, Dr. Hamdan sebut orang gila tadi kan. Orang gila ni di Putrajaya sekarang. Saya suka sangat ni satu slogan, kita bukan gila kuasa tapi nak ambil kuasa daripada orang gila. Ya, sebab dia tak peduli, ya. Cuba tengok apa yang dibuat dengan SPR. Tengok dengan ni akta yang baru diluluskan, akta Perhimpunan Aman 2011. Dia tak peduli apa yang dalam perlembagaan, dia tak peduli. Dia cuma merujuk perlembagaan kalau perlembagaan itu menguntungkan dia. Itu saja. Jadi ini bukan satu jenis makhluk yang kita boleh percaya, ya. Saya jelas, bagi saya lah, saya apa nama itu, orang tanya saya nak ke mana, saya kata mana-mana pun boleh. Oh, nak pergi UMNO ke? UMNO susah sikit lah, saya kata. Kenapa? Sebab begini je lah, kalau saya cakap 10 kan, paling tidak Pakatan Rakyat ambil 8 ataupun 7, 6, itu lulus lagi. UMNO BN 2, 3 saja dia ambil, 3, 4 tak lulus tu. Sebab markah lulus saya ialah 5 ataupun 50%. Jadi sampai di sini lah yang lebih menerima, yang lebih reseptif kepada apa yang saya katakan, yang tak lari daripada apa yang ada dalam perlembagaan itu saja. Sebab pada saya itu jaminan kita, jaminan dari segi pelindungan hak kita. Dan orang bukan Islam lebih melihat itu sebenarnya. Sebab itu kita harus lebih meraihkan, ya, kita harus memahami, oleh kerana mereka ditindas atau mereka dinafikan banyak hak mereka selama lebih 50 tahun ini, ya. Mungkin yalah di setengah negeri barangkali boleh bincang kan, portfolio Belia dan Sukan ini buat apa, ya. Pada saya itu bukan isu besar. Kalau di Selangor lah bukan isu besar, tapi di negeri-negeri tertentu mungkin itu isu yang besar, kena dibuat wacana, ya, dibuat apa nama itu satu sesi khusus untuk bincang apa benda pendekatan yang dibuat dalam soal program, ya, portfolio Belia, Sukan, kesenian dan sebagainya, kan. Tetapi di negeri yang lain barangkali itu bukan keutamaan lebih kepada membantras rasuah, lebih kepada untuk memperkasa rakyat daripada segi membuat undang-undang seperti freedom of information, ya, kebebasan maklumat, that can compel the government of the day to reveal certain information, yang memaksa kerajaan supaya mendedahkan atau membekalkan maklumat-maklumat tertentu pada rakyat dalam soal apa pun, ya. Jadi isu itu lebih prominent, lebih besar berbanding dengan isu soal peraturan menjual arak umpamanya, yang saya rasa sudah standard, ya. Maknanya arak tak boleh dijual di kawasan majoriti umat Islam, bawah umur, dan tak boleh jual kepada orang Islam. Begitu juga soal apa nama tu, penyebaran agama yang lain. Jadi artinya kita sekarang ini setakat untuk melaksanakan hal-hal peraturan-peraturan yang sudah ada, yang sedia ada, bukan membuat peraturan yang baru. Tetapi ini tidak bermakna saya nak sebutkan bahawa kita tidak boleh langsung mencuba hal-hal yang baru. Sebab itu saya dalam konteks Kelantan saya menyokong penuh dan saya memberikan beberapa prasarana ataupun idea yang saya fikir agak revolutionary, yang mengejutkan ramai pihak, ya, terutama di kalangan orang bukan Islam yang tak sebenar-benar takut dengan saya. Saya kata apa salahnya kalau Kelantan diberi peluang? Sebab kita boleh baca perlembagaan untuk membenarkan itu berlaku, ya. Jadi siasat syariah tidak semestinya no to hudud.
Sebab ada pula puak di Malaysia ni ataupun setengah kumpulan dakwah yang melihat siasah syariah itu no to hudud ataupun tangguh hudud atau gantung hudud. Tak semestinya, saya tidak melihat begitu. Tak semestinya bila kita bincang siasah syariah equivalent politics makna tinggal hudud, tak semestinya. Ya. Di sebuah negeri seperti Kelantan, ya, saya lihat sejak dari tahun 90 secara konsisten tiap-tiap tahun dibuat program mengenai hudud itu. Apa salahnya dicuba? Rakyat sudah memberikan mandat yang begitu konsisten, ya, tanpa ada apa itu, without fail every year almost. Kursus dibuat setiap tahun, seminar dibuat setiap tahun, enactment sudah ada. Begitu juga di Terengganu. Mengapa tak dilaksanakan? Mengapa tak dicoba? Mungkin ada hal-hal tertentu lah, ya, yang perlu dibuat, ya. Tetapi itu soal penyesuaian, ya. Jadi saya melihat siasah syariah tidak semestinya melambatkan pelaksanaan syariah, ya. Sebab kita bertolak pada definisi tadi, kefahaman konsep asal tadi, apa dia SS itu, ya. Sebab saya kadang-kadang merasa agak pelik juga bila ada isu ini. Maknanya jangan sebut soal pelaksanaan hukum. Saya rasa itu pelik juga. Kita bicara soal, ya, mentadbir